Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang Tengku Mahkota Tengku Hasanah Ibrahim Alam Shah, Ibni Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, perkenan Raja Pemerintah dalam pelaksanaan perundangan perlu dihormati dan bukan dianggap sebagai formaliti sahaja. Baginda bertitah, kuasa Raja Pemerintah adalah signifikan dalam mempengaruhi dan mengawal kuasa legislatif, malah juga telah diperuntukkan dalam cabang legislatif atau perundangan. Perkara 44 Perlembagaan Persekutuan telah menyatakan kuasa perundangan persekutuan hendaklah terletak hak pada Parlimen yang hendaklah terdiri daripada Yang di-Pertuan Agong dan dua Majlis Parlimen yang dikenali sebagai Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Kuasa pemerintah khususnya dalam cabang legislatif adalah signifikan dalam mempengaruhi dan mengawal kuasa legislatif sebagai salah satu organ di Parlimen dan Dewan Negeri. Hakikat bahawa perkenan Raja Pemerintah perlu dihormati sebagaimana yang telah diperuntukkan dalam perlembagaan tidak boleh dianggap sebagai formaliti atau seremonial sahaja. Baginda bertitah demikian ketika perkenan merasmikan persidangan Speaker-Speaker Parlimen dan Dewan Undangan Negeri seluruh Malaysia tahun 2021 yang dijalankan secara maya di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Persidangan ini turut dihadiri Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warus Dewan Ismail, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Yang Berhormat Datuk Azhar Azizan Harun dan Yang di-Pertua Dewan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Ishak Haji Muhammad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Pahang bertitah, institusi diraja hendaklah dipelihara dan dikekalkan sebagai satu kuasa semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi lain seperti Parlimen dan Mahkamah tidak berjaya. Justru kuasa Raja Pemerintah sebagaimana yang diperuntukkan dalam undang-undang tidak wajar dipertikaikan. Sementara itu, baginda bertitah, institusi diraja tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik mana-mana pihak kerana institusi mengatasi garis politik yang kekal bertindak tidak berpihak atau non-partisan. Baginda bertitah, Raja Pemerintah telah diberi tanggungjawab di dalam perlembagaan bagi memberikan naungan yang saksama kepada rakyat tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Kerajaan Pahang sedang merangka ketelitian yang akan dilaksanakan di dalam prosedur operasi standard SOP di lokasi-lokasi pelancongan di seluruh negeri ini sebelum sektor terbabit dibuka sepenuhnya menjelang penghujung bulan ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Peladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Samsudin berkata, ini bagi memastikan sektor pelancongan tidak mencetuskan kluster baru dalam jangkitan COVID-19 yang masih belum reda di seluruh dunia pada ketika ini. Justru Kerajaan Pahang menerusi Tourism Pahang masih lagi meneliti SOP yang bakal dilaksanakan oleh semua penggiat pelancongan memandangkan Pahang memiliki banyak lokasi pelancongan terkenal di seluruh dunia. Kita lagi dan kita di negeri Pahang ni, walaupun kita ada tempat-tempat yang telah pun ada herd immunity ni, tapi kita kena detail lagi dari segi kemasukan pelancong itu supaya kita tidak mahu wabak ini kita ingat kita dah ready tapi sebenarnya kita tak ready, akhirnya dia akan merebak dan yang kita tak naknya ianya bermula di tempat pelancongan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas pelancaran program latihan reskilling untuk industri pelancongan yang diadakan secara maya di Pejabat Tourism Pahang di Kuantan. Turut hadir ialah Pengerusi Besar Tourism Pahang yang berbahagia Encik Kamaruddin Ibrahim, Ketua Strategik Digital dan Inovasi Tenaga Nasional Berhad TMB Integrated Learning Solution Sdn Berhad ILSAS yang berusaha Profesor Madya Dr. Zaliman Muhammad Yusof dan Pengarah Global Tech Solution Sdn Berhad Encik Munir Kasman Abdul Hamid. Program latihan reskilling untuk industri pelancongan anjuran Tourism Pahang dan TMB ILSAS ini bertujuan memperkasakan pemain industri pelancongan di negeri ini dengan penyuntingan video digital menggunakan drone footage dan teknologi realiti maya bagi mempercepatkan pemulihan perniagaan di dalam sektor berkenaan. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar, teknik penyuntingan video digital ini merupakan kemahiran yang boleh digunakan di dalam industri pelancongan dengan memberikan pengalaman sebenar kepada pelancong menggunakan teknologi realiti maya ini.
Program ini memfokuskan kepada pembangunan sumber manusia dengan memperuntukkan latihan reskilling percuma kepada 100 pekerja dari syarikat berkaitan pelancongan di Pahang, di mana sejumlah RM500,000 telah diperuntukkan bagi penyediaan kos latihan teknikal untuk industri pelancongan di Pahang. Kerajaan Negeri Pahang terus menyalurkan sumbangan dan bantuan dan kali ini jubah diberikan kepada golongan imam, Bilal dan Siap. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali Sulaiman berkata, sebanyak 545 orang penerima di daerah Bera dengan jumlah sumbangan sebanyak RM45,565. Jadi pada hari ini Kerajaan Negeri Pahang menyampaikan peruntukan khas pertamanya adalah bentuk kewangan kepada penggerak-penggerak masyarakat orang asli Jabatan Agama Islam di Pahang di Bera ini, dan juga menyampaikan sumbangan khas peruntukan maklumat itu besar kepada banyak 137 masjid yang surau di seluruh daerah Bera. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan inisiatif pemberian jubah kepada pegawai masjid dan surau serta bantuan khas keuangan kepada 9 orang penggerak masyarakat orang asli dan penyelaras pembangunan insaniah masyarakat orang asli negeri Pahang secara pandu lalu di Bera. Turut sama, Pengarah Jabatan Agama Islam Pahang Jaib Yang Hormat Datuk Dr. Zulkifli Ali, Kadi Daerah Bera Encik Muhammad Azizi Abdul Aziz. Sementara itu, Yang Berhormat Datuk Seri Nurul Azali berkata, keprihatinan kerajaan negeri melalui Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang tidak pernah berhenti, malah sentiasa mencari dan menyelaraikan golongan-golongan yang perlu diberi perhatian. Beliau berharap agar bantuan yang diberi dapat meringankan beban yang ditanggung, terutamanya ketika melalui dugaan pandemik ini.